Adakah anda seorang yang suka berleter? Adakah anda sedar anda ini seorang yang berleter ataupun tidak? Dan leteran ni seringkali dikaitkan dengan wanita, Hawa. Mengikut kajian, wanita dalam sehari bertutur sebanyak 20,000 perkataan. Manakala lelaki 7,000 sahaja. Tapi tak tahulah sewaktu pandemik ni naik ataupun tidak bilangan kata-kata yang dituturkan ataupun leteran wanita ini. Baik, kita akan bersama dengan dua orang tetamu untuk membincangkan topik kita pada hari ini dan sudah pun terhubung dalam talian adalah Datin Profesor Dr. Mariani Mokno, pakar psikologi. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari. Prof sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Prof kerana bersama kami. Kita juga bersama dengan Puan Zarina Zainuddin. Assalamualaikum Zarina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, berleter topik kita pada hari ini. Sebelum kita nak tanya dekat Zarina Zainuddin ni, kita nak tanya dekat Prof dulu. Prof, apa yang membuatkan seseorang itu suka berleter? Dia sebenarnya berleter ni istilah yang kita sendiri guna pakai. Sebenarnya berleter ni lebih kepada memberi informasi-informasi dalam masa yang berterusan. Dalam masa yang berterusan di tempat yang sama, dan kadang-kadang kita suka menjerit-jerit. Dan intonasi suara kita itu sama je. Ini yang menyebabkan orang yang mendengar itu, kalau kita tengok tadi dalam talian tadi contoh-contoh antara suami isteri. Sebab isteri terlalu banyak berleter, suami ni sampai menggunakan helah untuk tidak mendengar. Jadi itu yang dimasukkan sebagai berleter, itulah ya. Okey, Prof. Tapi sekarang ni nak tanya kepada Kak Zarina ataupun Zarina. Biasanya bila bercakap mengenai leteran ni, wanita lah yang seperti yang dikongsikan tadi dikaitkan dengan leteran. Biasanya Zarina berleter sebab apa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Saya pun nak ucapkan takziah untuk Syuib atas pemergian isteri tercinta arwah Siti Sairah binti Raisuddin. Semoga rohnya dicucur rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Amin. Okey, cakap tentang berleter ni, saya dengan anak-anak saya ada 2 orang anak autism. Azal dengan Azil. Saya kalau dengan Azal ni saya suka musik-musik dia. Sebab Azal ni dia akan menjawab bila saya cakap, dia akan bagi jawapan. Kalau macam Azil, saya tak boleh berleter dengan dia. Saya terpaksa macam menunggu reaksi daripada dia, apa tindak balas dia. Tapi kalau saya ada juga 2 orang anak yang normal, yang saya rasa saya lagi jadi panas dengan anak-anak yang normal ni. Sebab apa? Mereka boleh dengar, mereka boleh bercakap, tapi mereka susah nak bagi feedback pada saya. Sama ada kadang-kadang macam kita macam ibu, macam sekarang ni kita kan dalam keadaan pandemik sekarang ni. Jadi kita punya tugas tu macam dulu kita sibuk-sibuk dengan syuting-syuting apa semua. Sekarang memang 24 jam kat rumah je lah kerja kita. Kalau lebih-lebih pun kita pergi kedai, pergi beli barang, pergi pasar, beli ikan, sayur macam tu kan. Yang selebihnya kita memang dekat rumah dan kita punya tugas memang tugas sebagai ibu. Jadi memang berleter tu biasalah. Jadi sebab saya pastikan anak saya makan sempurna, makan pagi, kita buat breakfast dia sedap. Jadi bila kita nak suruh dia makan pun susah, tu yang sakit hati tu. Jadi saya daripada bawah nak panggil ke atas, Naim! Saya rasa nak pakai loudspeaker. Naim! Adam! Lepas tu dia cakap, lepas tu dia bila dia turun tu dia dengan muka selamba. Yang tengah walking kat belakang tu siapa, Kak Zarina? Macam jalan dekat belakang tu. Oh ni yang Azil. Hari ni kena leteran tak, Azil? Hai Azil. Dah beli surat khabar kan? Ni mak surat khabar. Azil ni dia tak tahu cakap, dia tahu nak surat khabar je hari-hari. Tadi dia punya time surat khabar dia, pagi-pagi saya kena hantar beli surat khabar. Kalau lambat saya kena. Bagus je suka baca. Saya tengah masak, dia nak juga. Jadi kadang-kadang waktu tu bila dia nak tu susah sikit lah. Sebenarnya saya kena tutup api, saya kena pergi. Tapi kadang-kadang bila kita tengah masak, macam mana kita nak? Ni kita mesti nak teruskan masakan tu kan. Kadang-kadang
dia menuntut kesabaran kita lah. Anak-anak ni memang menuntut kesabaran kita lah. Memang beletih tu, saya selalu beletih dengan anak saya yang normal ni, anak Naim dengan Adam ni. Tapi dia orang buat pekak je. Ya. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Jadi kita jadi sakit hati. Sampai ada ketikanya saya merajuk, saya kata, saya tak nak bercakap dengan orang. Silent treatment lah. Saya diam. Bila saya diam, lebih saya nangis. Barulah dia orang bagi perhatian kat kita. Kenapa? Ibu okey ke? Ibu macam ni. Barulah dia tengok saya macam tu, dia dah mula keluar air mata. Saya buat kerja, saya buat dia bodoh kan. Barulah dia kelam kabut. Nak cuci pinggan lah, nak buat itulah, nak buat inilah kan. Jadi saya rasa masa dalam keadaan kita yang tengah pandemik ni, kita dengan keluarga, masa ni lah kita ajar anak-anak kita cara-cara untuk buat kerja-kerja rumah, apa-apa yang patut, kalau masuk-masuk baju kat mesin. Yang dulu dia orang lepas pandang, masa ni lah vacuum rumah, kemas bilik dia orang sendiri, kemas peti ais, keluarkan mana barang-barang yang dah expired ke apa. Semua kita kena ajar dia orang lah, kalau tak, dia orang takkan buat. Memang beletih tu, saya rasa beletih tu perkara yang mesti perlu. Ibu tu memang kena ada letteran. Betul, saya setuju. Tadi mak pun ni kan, tadi kita dengar cara bebelan seorang Zarina Zainuddin ni. Nyaring kita dengar. Kita nak tanya dekat Prof Mariani ni, ada jenis-jenis letteran dan intonasi yang berbeza ke dalam letteran ni? Ya. Saya tadi suka dengar apa yang Zarina sebut tadi ya. Sebab kita nak beletih ni sebenarnya adalah tutur kata kita yang berkesinambungan, tak berhenti. Ya, contohnya kalau Zarina sendiri panggil anak, ini kadang-kadang bukan kita nak panggil anak untuk turun makan, tapi kadang-kadang panggil suami nak turun makan pun rasa bertahun-tahun nak tu. Dah sejuk panas semula, jadi mulalah kita membebel. Jadi bukan terhadap anak saja, ahli keluarga dalam rumah tu memang kena bebel. Cuma sekarang kalau kita nak elakkan bebel, terutama anak yang 7 tahun ke bawah, supaya kita latih dia untuk mendengar. Malah kalau yang lebih dewasa seperti anak Zarina tu masih boleh lagi. Kerana kalau saya lihat tadi, dia ada intonasi dia yang tertentu ya. Kerana bebelan ini sebenarnya adalah arahan ya. Kita nak suruh anak kita kemas. Okey, kemas mainan ni. Kadang-kadang instead of kata, okey, adik nanti kemas ya. Kadang-kadang bebelan itu bermula daripada soalan. Kenapa tak kemas ini? Nanti kalau terpijak jatuh, kalau mama jatuh kan dah susah, bla 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 bla. Jadi dia jadi drag. Sebenarnya tujuan kita ialah untuk suruh dia kemas. Jadi kenyataan itu harus lebih kepada ayat kenyataan, bukan ayat pertanyaan. Itu contoh je lah ya. Tapi tak semua perkara-perkara ini sesuai. Dia lihat pada karakter anak itu sendiri. Contohnya tadi kalau Zarina kata, salah satu daripada apa yang Hawa sebut tadi ialah intonasi. Harus berbeza-beza supaya kita tidak dikata beletih. Yang kedua ialah dapatkan perhatian anak. Baru dia dengar. Baru kita tak payah beletih. Jadi cara Zarina tadi ialah buat diam, dah tak tahan tu memanglah mengalir air mata Zarina kan. Jadi kita dapat tarik perhatian. Tapi kalau anak yang kecil, kita tarik perhatian, kita tarik dia, kita dudukkan dia, kita tengok dia, kita sentuh bahu dia. Itu anak yang kecil. Tapi kalau anak yang besar ni, itu dia cara Zarina. Kita dapatkan perhatian dulu. Kadang-kadang kalau orang yang lebih dewasa, contohnya suami, abang atau kakak, kita panggil turun makan pun kadang-kadang Zarina susah nak turun. Kadang-kadang gula itu 2-3 kali panas kan. Jadi akhirnya kita beletih. Dan bila kita beletih, ada anak-anak yang bijak pandai pula kata, Mama dah cukup kotak ke dalam otak tu? Dah cukup patah perkataan ke? Jadi dia pula yang membebel kepada kita. Jadi kita seolah-olah dianggap kita naik. Padahal kita sebenarnya nak bagi kenyataan. Sebab itu saya kata perlu ada intonasi, perlu tarik perhatian dia, dan kalau boleh lah kan. Kalau kita tak nak di label tu, tapi tak boleh nak elak Zarina kan. Kalau dia tahu, kita beletih. Lain lagi kalau kita ada intercom dia lain Prof ya. Anak dulu dengan anak sekarang lain, berbeza ya. Anak-anak dulu kita dengar suara, macam saya dulu duduk dengan atuk nenek saya, dengar suara atuk saya balik pun saya dah takut. Alamak, dia dah balik. Orang tua dia dah balik, alamak, takut. Betul. Tapi budak-budak sekarang kalau kita cakap dengan dia, nak apa? Apa? Dia pandang muka kita tepat kat mata kita. Jadi kita kadang-kadang tak ada jawapan. Ya Allah. Betul.
Ya betul. Jadi leteran ni bukanlah dikatakan kita ni suka berleter, tetapi ada sebab yang membuatkan kita terpaksa cakap begitu dengan tujuan untuk dia dengar. Tapi kadang-kadang cara kita tu saya rasa perlu pelbagai jugalah. Tapi kadang-kadang sampai dah tak tahan tu yang kadang-kadang kalau Zarina menangis, kalau saya tak nak buat apa dah. Senduk sendiri, makan sendiri, panas sendiri. Baru kita dapat tarik pajan. Baru dah cukup kuasa kan? Tapi Prof dan Zarina, kadang-kadang ialah kita bercakap mengenai perbezaan zaman ni. Yang dulu-dulu kalau jeling tu dah cukup, tak perlu meleter sekarang ni. Dah dengar cakap dah. Tapi yang zaman sekarang ni Prof, mungkin Prof boleh kongsikanlah sesuai ataupun tidak kita berleter dengan budak-budak zaman sekarang ni, terutamanya mungkinlah sekarang waktu pandemik, anak-anak tak pergi sekolah, duduk di rumah, ibu dan ayah work from home, stres. Mungkin penggunaan perkataan sewaktu berleter itu tidak sesuai yang boleh memberikan impak psikologi terhadap anak itu. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit. Ya, dia sebenarnya memang patah perkataan itu penting. Sebab itu saya kata tadi, kalau kita nak bagi arahan, kita jangan buat dalam bentuk pertanyaan, tapi kita buat dalam bentuk kenyataan. Contohnya, kalau dia tak mandi lagi, ni azan maghrib dah, dia masih lagi tengok depan TV. Jadi lama-lama kita naik atas, kita bawa turun rotan. Lepas tu kita tanya, nampak tak apa ni? Prof? Okey, sementara tu kita nak tanya dekat Zarina dululah. Jadi kita tengok beza tu ya, kita tengok perkataan-perkataan itu. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi ialah psikologi anak-anak ini ialah kita jangan bagi terlalu banyak arahan. Sebab kita sebagai manusia pun proses maklumat tu tidak boleh lebih daripada banyak-banyak patah perkataan. Contohnya Zarina ya, dan Hawa dan juga siapa lagi? Sugita. Ya. Kita akan kata, okey, adik lepas makan ni basuh pinggan, lepas basuh pinggan, tangkupkan dan pastikan kering untuk dimasukkan dalam almari. Tu dia. Apa tu? Jadi budak tu pun nak digest. Saya kalau saya bercakap macam tu dekat anak saya Azhar tu, dia akan cakap, pilih mana satu? Nak yang ini ke yang ini? Mana satu. Sekarang pilih mana satu. Jadi maknanya kita tak kira lah anak normal ke ataupun anak-anak yang anak istimewa kita ke, kita kena bagi satu arahan. Tak boleh bagi banyak-banyak kerja pada mereka. Kalau kita, okey, Naim cuci pinggan, Adam mop lantai dah tu. Jangan banyak-banyak supaya nanti orang rasa terbeban. Itulah betul. Terbeban macam-macam benda aku kena buat kan. Sebab dia tak boleh proses maklumat yang begitu banyak yang membuatkan dia berakhir dengan dia buat bodoh aja. Jadi kita ni pun panas hati sebab ada ibu yang nak kerja tu nak cepat je. Seorang anak buat 3-4 kerja. Jadi perlu dielaklah supaya kita tidak dilabel sebagai asyik membebel saja. Ya, orang kata information overload, banyak sangat arahan yang diberikan. Tak tahu nak buat yang mana satu. Ya, betul. Baik, Hawa dan Prof dan juga Zarina, kami nak dengarkan dulu apa pendapat orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan. Mestilah rindu. Lagi-lagi sekarang ni kan dah berapa lama tak boleh balik kampung. Walaupun mak call hari-hari, membebel, berleter online ni, on the call ni, dia feel dia tu kurang sampai lah. Tak sama macam yang kita jumpa depan-depan tu. Walaupun bebelan dan leteran sebelum ni bukanlah satu benda yang saya suka, tapi bila dah terlalu lama tak berjumpa tu, dia jadi satu kenangan yang dirindui lah. Kalau tanya rindu tak rindu tu memang rindu lah. Mak kan semua benda dia akan pesan, tapi yang paling saya ingat bukanlah berleter, tapi lebih kepada pesanan. Mak saya pesan bila dah jadi isteri ni, walau sibuk macam mana pun kita kerja, walau susah macam mana pun, rumah tangga dengan makan minum suami itu tetap menjadi keutamaan. Satu pesanan mak saya yang paling saya ingat sampai hari ni ialah bila mak saya bila dia lipat baju, bila dia terjumpa seluar kecil saya tu, kalau koyak memang dia akan membebel lah. Dia kata bayangkan kalau aksiden, lepas tu kalau ada orang nak tolong, dia tengok kat bahagian tu koyak, Allah, dah malu kat situ kan. Lepas tu kalau pergi hospital, nampak kat nurse, nampak kat doktor, tak ke malu. Itulah saya sampai hari ni pesanan tu saya ingat, kalau koyak memang saya akan terus beli baru.
masing-masing ada leteran daripada mak. Hawa pagi tadi kena leter tak dengan mak? Alamak, pagi tadi tak kena. Tak boleh cakap sekarang. Nanti balik pintu kunci. Okey, saya masih ingat setiap kali balik daripada sekolah, leterannya adalah letak kasut dekat dalam syurat. Kalau tak letak kasut tu, petang tu kasut saya tidak akan kelihatan dan keesokannya kenalah cari kasut. Itu dendanya. Betul. Setiap daripada kita ada pengalaman di leter kan, bila datang kerja sunyi semacam rindu pula dengan suara mak. Okey, kita nak tanyakan kepada Zarina. Zarina tadi kongsikan kalau dekat Azal caranya lain, Azil caranya lain. Salah seorang perlu dibebel. Tetapi pernah tak Zarina rasa terlalu penatnya nak membebel sebab bila cakap tak dapat apa yang nak disampaikan tu, dan apa yang Zarina lakukan selepas itu? Saya kalau dah habis ayat tu, saya diam, saya buat sendiri kerja dan saya merajuklah. Saya selalu macam kalau dengan anak-anak memang mungkin dulu mak saya kata kalau kau dah ada anak kau baru tahu. Pasti sekarang ni bila dah ada anak baru saya tahulah memang betul. Kita akan jadi sensitif sebab anak. Bila anak kita cakap sikit benda yang tu kita tergurus hati, kita akan jadi merajuk, kita akan jadi macam sampai hati lah buat ni, sampai hati kecil hati ibu. Lepas tu baru saya teringat lah, aku dulu buat macam tu kat mak aku ni. Wah, dulu Zarina, baru saya ingat, oh ya betul lah dulu kan selalu suka melawan-lawan mak ni kan. Anak buat kat kita kan. So benda ni dia akan datang balik kat kita. Bila kita dah ada rumah tangga, dah ada cahaya mata, datang balik kat kita. Jadi kita kena dengar cakap orang tua lah. Dia bebel-bebel macam mana pun, itu mak kita, kita terimalah seadanya. Itu adalah mak kita, terimalah. Dia nak bebel ke nak apa ke, yelah, macam tu je lah. Zarina, biasanya kalau anak-anak ni dileter, dia rasa macam kena marah. Tapi sebenarnya apa yang diharapkan oleh seorang ibu selepas berleter tu? Kita nak dia dengar dia buat, kita nak dia dengar arahan. Bukan nak suruh kita nak mengarah dia sebenarnya. Kita nak dia jadi seorang manusia yang sempurna kalau boleh. Sebagai seorang ibu, semua nak anak dia buat yang elok kan. Tapi anak ni dia rasa macam kita torture dia pula kan. Alah, ni mak ni, ibu ni nak suruh buat tu, nak suruh buat ini, bising-bising. Anak-anak kita tak suka kita bising sebenarnya. Dia dengar apa lagi? Dia macam tu kan. Jadi kita ni bila dah banyak dia kita rasa macam tu kau ya. Kita jadi kecil hati pula. Kita nak kalau boleh bila kita terpanggil tu dia terus datang. Ya ibu, saya ajar anak saya macam tu. Bila apa-apa, ya ibu, ada apa ibu? Kenapa ibu? Dia kata, kadang-kadang anak saya yang normal dia, kalau anak saya macam Azal dia akan, baik ibu, terima kasih ibu. Anak saya yang normal dia akan cakap, ibu ingat saya berlakon drama ke ni? Okay. So, dia kata, ibu be natural, dia kata, okey, ibu nak macam mana? Okey, ibu nak macam mana? Okey, saya buat. Okey. Tapi ibu jangan bebel lagi lah saya bingit telinga. Okey, dan Prof, menarik apa yang Zarina kongsikan tadi, tapi saya ada terbaca satu artikel Prof di mana salah satu faktor orang meleter adalah sebab kurang perhatian. Mungkin dalam konteks suami dan isteri Prof. Adakah betul Prof meleter disebabkan kurang perhatian? Ya, kadang-kadang kita berleter ada banyak sebab. Tapi kita boleh katakan salah satu sebab ialah kurang perhatian. Sebab kalau kita tak mengeluarkan suara, dia mungkin tak dengar pula. Dah kita tak keluar suara pun dia tak pandang. Jadi kita cakap pun dia tak pandang. Jadi lama-lama suara makin kuat. Tapi sebenarnya pada saya, leteran ni ataupun membebel ni di satu sudut bagus ya Zarina, dan yang lain-lain memang bagus kerana leteran itu yang membuatkan kita ingat sehinggalah kita ada anak dan hingga ada anak cucu. Walaupun sekarang saya ada anak cucu, saya ingat lagi apa mak dan abah saya cakap kerana leteran mereka. Jadi kalau ada, saya rasa tak ada ibu yang tak berleter. Cuma perkataan yang digunakan itu, maka itulah yang diguna pakai pula oleh orang yang tak suka kita cakap banyak. Sebenarnya berleter ni cakap banyak itu je, dan cakap banyak itu masih sama. Mungkin lepas ni kita nyanyi pula. Mungkin Zarina pandai menyanyi, mungkin lepas ni menyanyi pula sambil cakap sambil menyanyi. Sedap dengar ya. Jadi maksudnya sekarang ni tak salah membebel. Tapi kalau dah keterlaluan tu kadang-kadang kita naik penat. Penat sehingga lama-lama kita jadi merajuk. Bila dah merajuk tu, dia orang akan kata, rindu pula kenapa awak tak membebel lagi. Ya, di penghujung perbincangan kita ni kita nak tanya kepada Zarina, pengalaman sebagai seorang anak, kini sebagai ibu, bagaimana untuk berleter ataupun menasihati anak ni dengan cara yang lebih positif untuk menjadikan mereka insan yang lebih baik?
Zarina? Okey, bila kita berletih ataupun kita nak menyampaikan sesuatu pada anak kita nak minta dia dengar arahan kita, gunakan ayat-ayat yang lebih eloklah, supaya anak-anak ni dia ikut tau. Apa yang ibu dia cakap, apa yang ibu dia buat, dia akan rasa macam kalau ayat tu tak bagus untuk dia, dia akan komplain balik kat kita. So macam saya kat rumah, kita gunakan ayat-ayat yang biasa lah, macam yang lebih sopan lah. Jangan gunakan perkataan-perkataan yang tak baik kan. So kita nak mengamuk macam mana sekalipun, tak apalah kita panggil nama dia, tapi janganlah panggil nama dia monyet apa, janganlah macam tu kan. So kita bagi nama dia juga, kadang-kadang dah geram sangat, bagi nama penuh. Naim binti bobo dan bapak sekali. Jadi bila dia dengar tu, tu datang kan. So maknanya kita kena cakap dengan elok lah, sebab apa yang saya belajar, sebenarnya saya banyak belajar daripada anak sendiri. Anak saya sebenarnya mengajar saya balik, oh macam tu. Anak-anak ini dia akan jadi, kita nakkan anak kita hormat kita, atau anak kita hormat kita, ataupun anak kita takut dengan kita. So bila kita nak anak kita hormat dengan kita kena jaga perasaan dia, kita kena selalu dekat dengan dia, tanya masalah dia. Kadang-kadang anak remaja ni dia tak nak share masalah dengan kita. Sebab apa? Dia rasa macam dia lagi dekat dengan kawan-kawan dia. Even di waktu pandemik ni dia orang boleh VC apa semua, boleh pakai internet kan, boleh berhubung dengan kawan-kawan. Tapi bila kita rapat dengan diorang akan beritahu, okey, tapi ibu jangan beritahu abah ya, macam tu. Okey, maknanya dia akan share dengan kita. Tapi kita gunakan cara pendekatan macam saya dengan anak saya. Saya awak, saya awak, saya awak. Tanpa macam tu sekali. Saya nakkan anak saya dia senang dengan saya. Pendekatan itu penting lah. Saya ada seorang anak, anak saya yang Naim ni, dia pendiam langsung kalau cakap satu patah dah makan, nak makan ni. Tadi kita alamak, susahnya kita nak bercakap dengan dia kan. Tapi bila saya congkel saya dapat, dia macam ni, kena betul cara macam ni. Dia tak suka orang ramai dengar. Setiap anak berbeza dengan perbualan. Okey, baik. Jadi di sini kita perlu tahu setiap anak mempunyai orang kata pattern mereka sendiri. Jadi pendekatan itu penting. Baik Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit nasihat buat ibu bapa di luar sana ataupun suami isteri bila nak meleteti. Bila boleh kita elakkan letiran ini? Sebab penat, yang dengar pun penat, yang meletih pun penat. Okey, kita sebenarnya wanita ni memang suka beletih. Saya tak nafikan beletih, tapi kalau pada saya cakap bahasa bagus sikit tu cakap banyaklah cakap banyak. Zarina kan cakap banyak. Macam kita ni dicop sebagai kuat beletih pula kan. Jadi yang paling penting ialah untuk elakkan orang kata kita beletih dengan anak-anak, sebab anak-anak ni berbeza. Tapi kalau saya boleh bagi yang umum lah dapatkan perhatian mereka. Dan untuk dapatkan perhatian agak berbeza daripada seorang individu pada individu yang lain. Kalau macam Zarina tadi, itu cara dia. Kalau saya, cara saya lain. Berterus terang, jangan guna perkataan don't, guna perkataan push. Jadi ayat tu mesti lembut. Ada anak yang kadang-kadang bila kita panggil nama penuh dia dah faham. Kalau macam anak saya sendiri, dia panggil anak dia yang hanya umur 1 tahun setengah tapi dah pandai. Kalau nak juga mainan tu, tapi bila disebut nama Hana Batrisha, dia akan senyap, terus menangis. Jadi di situ kita dah latih dia. Dan kalau kita nak bebel, kalau kita nak cakap tu Zarina, tapi saya ingat Zarina kata di atas, kita bawah. Kalau boleh dia dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang tak nak juga. Kalau dia ke atas, takkan kita pun nak naik ke atas kan? Jadi nak tak nak kita boleh. Tapi kalau boleh dia dekat dulu, baru kita bagi. Dan saya setuju, Prof. Terima kasih Prof atas peringatan itu tadi. Prof, kami kesundukan masa Prof, tapi terima kasih banyak-banyak Prof dan juga Zarina atas perkongsian tips-tips dan sebagainya. Jaga diri kedua-duanya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih.